Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Berjumpa lagi kita pada hari ini untuk tajuk Cooking Teknik. Nama saya Nur Zaharah binti Abdul Hamid, Guru Cemerlang PVMA. Hari ini kita akan belajar kaedah memasak haba kering menggunakan minyak. Ya, kalau sebelum ni kita belajar kaedah memasak haba kering tanpa guna minyak, hari ini kita punya pembelajaran ialah kaedah memasak haba kering menggunakan minyak. Terdapat 5 kaedah memasak haba kering menggunakan minyak. Yang pertama, saute, iaitu menggoreng makanan minyak sedikit dalam tempoh yang singkat dan perlu dibalik-balikkan. Yang kedua, pan fry, iaitu menggunakan minyak lebih banyak dari saute dengan menggunakan api sederhana kecil. Ketiga, shallow fry, menggunakan minyak sederhana banyak. Yang keempat, deep fry, menggoreng makanan tenggelam dalam minyak. Yang terakhir, pressure frying, iaitu menggoreng dalam periuk tekanan. Kaedah pertama iaitu saute. Pada skrin ditayangkan langkah-langkah untuk memasak cara saute. Langkah pertama, kita singkirkan sedikit frying pan kita. Yang kedua, bersedia untuk balik-balikkan makanan. Yang ketiga, kita balikkan makanan. Seterusnya, langkah keempat dan kelima. Berhati-hati ya, kerana kalau kita tak biasa, nanti makanan boleh tertumpah. Saute ialah menggoreng tohor sesuai untuk makanan bersaiz kecil, menggoreng makanan dalam tempoh yang singkat dan perlu dibalik-balikkan, menggunakan minyak sedikit, kebiasaannya menggaringkan makanan yang telah masak. Sekarang kita beralih pada kaedah pan fry. Ini ada contoh makanan yang dimasak menggunakan kaedah saute. Contohnya seperti sosis, dada ayam dan makanan yang disadur dengan serbuk roti. Kaedah pan frying sesuai untuk makanan bersaiz besar. Menggunakan minyak lebih banyak dari saute dengan menggunakan api sederhana kecil. Ciri hasil masakannya, bentuknya kekal, tekstur permukaan garing dan isi lembut, kurang berminyak. Kelebihan kaedah pan frying ini ialah mudah dikendalikan, isi masih lembut dan kurang berminyak. Tapi kelemahannya dia lambat masak, tidak sesuai untuk potongan daging yang besar dan memerlukan perhatian agar tidak hangus. Kita pergi pada kaedah ketiga iaitu shallow fry. Maksudnya menggunakan minyak sederhana banyak. Berbeza dengan pan fry, shallow fry ni selalunya minyak yang kita gunakan tu menenggelamkan separuh daripada ketinggian makanan. Dia ada contoh-contoh seperti ini terung yang digoreng, kita salut dulu terung tu dengan serbuk roti. Kemudian ada juga makanan yang kita balut ataupun kita salut dengan batter sado dan kita goreng. Yang penting shallow fry ni maksudnya kita goreng menggunakan minyak yang menenggelamkan separuh daripada ketinggian makanan tu. Kalau tadi pan fry letak minyak sikit, maksudnya bahagian bawah saja yang kena minyak. Okey, tapi shallow fry ni separuh daripada ketinggian makanan tu dah ditutup dengan minyak. Shallow fry menggunakan minyak sederhana banyak sesuai untuk menggoreng ikan, jemput-jemput dan ayam. Ciri hasil masakannya garing dan rangup, berminyak sedikit, berbau wangi dan menyelerakan. Kelebihannya ialah makanan cepat masak, sesuai untuk jumlah makanan yang sedikit untuk digoreng dan jimat minyak masak. Kelemahannya pula, shallow fry ni tidak sesuai untuk
sayur-sayuran dan tidak sesuai yang menjaga kesihatan. Kita beralih kepada kaedah keempat iaitu deep fry. Bermaksud menggoreng makanan tenggelam dalam minyak. Ini ialah contoh-contoh makanan yang menggunakan kaedah deep frying. Ya, kita dapat lihat makanan tu ada banyak buih. Ya, sebab makanan tu tenggelam dalam minyak, jadi dia digoreng menyebabkan banyak gelembung-gelembung udara kelihatan. Deep fat frying ataupun deep frying namanya ialah menggoreng minyak banyak. Nama lain dalam bahasa Melayu, menggoreng minyak banyak. Kaedah ini menggunakan minyak yang banyak untuk menggoreng sehingga makanan tenggelam dalam minyak. Ciri hasil masakan yang pertama, warnanya kuning keemasan. Tekstur rangup, garing dan dia berminyak. Kelebihannya, bau wangi dan menyelerakan. Makanan masak sekata dan dia garing. Kelemahannya pula, yang pertama, menggunakan minyak masak yang tinggi menyebabkan kos mahal. Yang kedua, tidak sesuai untuk pesakit, orang tua, si pulih kerana makanan tu susah dicernakan. Yang ketiga, perlu ditoskan kerana makanan tu dia terendam dalam minyak, jadi kita kena toskan dia. Yang terakhir, kelemahannya ialah minyak menyerap dalam makanan jika minyak tidak cukup panas. Kaedah terakhir ialah pressure frying, iaitu menggoreng dalam periuk tekanan. Kaedah pressure frying ni, kita goreng makanan dalam periuk tekanan. Selalunya periuk tekanan tu bertutup lah, sebab kita nak tekanan tu menyebabkan makanan cepat masak. Jadi ini ada contoh-contoh makanan yang dimasak menggunakan pressure fryer. Periuk tekanan yang digunakan untuk menggoreng. Jadi makanan tu selalunya kita dah salut dia, kita susun dalam basket. Kemudian masukkan dalam periuk yang berisi minyak, makanan tu tenggelam. Tenggelam dan digoreng. Kita kena tengok masa lah untuk menggoreng tu. Pressure frying sama seperti goreng minyak banyak. Kaedah ini menggunakan alatan khas yang bertutup untuk memerangkap wap panas bagi meningkatkan tekanan terhadap makanan dan haba. Hasil masakannya nanti garing dan rangup, tapi makanan berminyak, warna juga keemasan. Kelebihannya, bau wangi dan menyelerakan, makanan masak sekata dan garing. Kelemahannya yang pertama ialah menggunakan minyak masak yang tinggi. Kosnya mahal. Sebab dalam periuk tu kita kena letak minyak banyak, lebih kurang 3 kilo hingga tengok kapasiti periuk tu lah. Lagi besar periuk tu, lagi banyak minyak kita perlukan. Yang kedua, kelemahannya perlu menggunakan peralatan khusus dan dia mahal periuk tekanan tu. Yang ketiga, tidak sesuai untuk pesakit, orang tua, si pulih kerana susah dicerna. Yang keempat, perlu ditoskan dan yang terakhir, perlu mempunyai pengetahuan untuk mengendali peralatan. Sekian sahaja untuk kali ini. Terima kasih.